12 tengah malam. Okey? Okey. So saya nak perbetulkan yang ini. Okey, yang semalam punya. Boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Okey. So yang inilah saya nak perbetulkan yang ni. Lepas tu baru kita masuk kepada praktis 27. Dan ada permintaan untuk kita discuss soalan ataupun concept of dilution. Okay. So kita tengok praktis 24 semalam yang saya tersilap semalam. Saya tak sempat dah nak buat video. Sebab saya buat video untuk dilution. Okay. So yang ini CL2. Sekejap. So CL2 okay, CL2 produce ClO4 minus. Okay, and the other one is Cl2 produce Cl minus. Okay, so Cl2 Cl ada 2. So yang ni Cl ada 2 lah. Oksigen ada 8 ni. 4 ada 2 mol. So 4 kali 2 8 lah. So sebelah kanan ada 8 oksigen. Sebelah kiri tak ada oksigen. So tak cukup oksigen, kita tambah apa? Faiz fahim, tak cukup. Okey, tak cukup oksigen, kita kena tambah H2O lah. So 8 H2O. Tak cukup hidrogen pula. So sebelah kiri ada 8 kali 2 ada 16. 16 hidrogen. So sebelah kanan tak ada hidrogen. So tak cukup hidrogen, kita tambah apa? Hidrogen. H+. Okey, kita akan tambah H+. So 8 kali 2, 16 H+ lah. Okey. So kita dah settle balance the element. So kita tengok charge pula. Charge sebelah kiri adalah kosong. Charge sebelah kanan negatif 2 tambah dengan 16 lah. So dia jadi positif 14. Okey. So kita akan tambah elektron sebelah kanan sebab antara 14 dan kosong 14 lagi besar. Kita akan tambah elektron pada side yang total charge dia terbesar. Okay. So 14 nak tolak berapa nak jadi kosong? So confirm 14 tolak 14 lah. So 14 elektron. Okay. So kita tengok pula yang ini. Cl2 ada 2, Cl2 ada 1. So kita kena darab dengan 2. So settle dah lah. Tak perlu tambah H2O, tak perlu tambah H+. Since that tak memerlukan oksigen. Dia tak ada oksigen sebelah kiri dan kanan. So sebelah kiri punya charge kosong, sebelah kanan is negatif 2. So kosong dan negatif 2, kosong lagi besar. So elektron akan duduk di sebelah kiri lah. So kosong nak tolak dengan berapa dapat negatif 2? Confirm lah kosong tolak 2. So dapat 2 elektron dekat sini. Okay. So after that kita kena make sure the number of electron tu sama. So yang ini semua saya kena kali dengan 7 lah untuk dapatkan 14 elektron. Okay. So dia akan jadi kat sini Cl2 plus dengan 8H2O plus dengan yang bawah ada 7 Cl2. Okay. Produce 2ClO4 minus plus dengan 16H plus dengan 7 ni darab dengan 2 dah jadi 14 Cl minus. Okey, 14 Cl minus. So 14 elektron yang ini 7 darab dengan 2, 14 elektron have been cancelled out lah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini Cl2 dan juga 7 Cl2. So benda yang sama. So benda yang sama kita boleh tambah. So 7 tambah 1 dia akan jadi 8 Cl2 tambah 8 H2O produce 2 ClO4 minus plus 16 H plus tambah 14 Cl minus. So kalau kita tengok nombor-nombor kat sini 8, 2, 16, 14 adalah dalam ganjaan 2. So kita boleh simplifikan this equation kena bahagi dengan 2 lah. So kita akan dapat 4Cl2
plus 4H2O produce ClO4 minus plus 8H plus 7Cl minus. So this is the answer. So since that kita nampak ada H plus di situ, dia adalah in acidic condition. Okay. Kalau kita nak pastikan sama ada apa yang kita buat ini betul ataupun tak, kita check lah. Okay, kita check. So kalau untuk Cl ada berapa sebelah kiri? Cl ada 4 kali dengan 2, Cl ada 8. So kita tengok sebelah kanan pula. Cl ada 1, kat sini Cl ada 7. So 7 tambah 1, Cl ada 8 juga sebelah kanan. Sebelah kiri, okey, kita tengok hidrogen pula. Hidrogen kita ada 4 darab dengan 2 ada 8. Hidrogen sebelah kanan memang ada 8. Okey lah. Okey. Dan kita tengok oksigen pula. Oksigen ada 4. Sebelah kanan oksigen ada 4. Okey. So elemen dah balance. So kita kena tengok charge pula. So untuk charge, okey, kita kira lah yang ini kosong. Yang ini kosong. So total charge sebelah kiri adalah kosong. Okey, kita tengok sebelah kanan. Ini negatif 1. Yang ini tambah dengan 8. Yang ini plus 7 darab dengan negatif 1 tolak 7. So negatif 1 tambah 8, positif 7. Positif 7 tolak 7, kosong. So kosong juga charge dia. So both side, elemen dan charge dah balance. So automatically this equation is correct lah. Dan kita boleh tambah untuk basic pula, kita kena tambah apa nak buat basic ni? Ion OH. Okey, nak tambah berapa OH minus? 8. Kenapa nak tambah 8 OH minus? 8H plus. Kita kena tengok kepada H plus ini. So since that kita ada 8H plus, maka kita kena, okay, saya padamlah yang ni. Sebab nak guna balik. Okay. So kita akan tambah dengan 8 OH minus dekat sebelah kanan. Automatically kita kena tambah juga 8 OH minus sebelah kiri. Kenapa kena tambah sebelah je? Tak boleh tambah sebelah yang kat belah sini, tak payah tambah. Kalau kita tambah sebelah kanan sahaja, automatically dia dah jadi tak balance. Tapi kalau kita tambah kedua-dua belah, elemen yang kita dah balance dalam acidic tadi masih lagi dalam keadaan yang balance. Okay. So as we know that 8H plus tambah 8OH minus, ini akan menghasilkan 8H2O. Okay. So kita boleh buat 4Cl2 plus dengan 4H2O. Now dah jadi 8OH minus lah. Produce ClO4 minus plus H plus dengan OH minus dah jadi 8H2O plus dengan 7Cl minus. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sebelah kanan ada H2O, sebelah kiri ada H2O. So kita boleh cancel out 4, yang ni tinggal 4. So kita dapat 4Cl2 plus 8OH minus produce ClO4 minus plus 4H2O plus 7Cl minus. Okay lah. Okay. So now kita dah ada OH minus, dah tak ada dah H plus. Maka ini adalah dalam basic. So kita boleh check sebelah kiri. Okay, sebelah kiri Cl. Cl ada berapa sebelah kiri? Cl ada 4 kali dengan 2. Ada 8 Cl. Sorry. So Cl ada 8. Sebelah kanan Cl ada 1 tambah dengan 7. So Cl pun ada 8 sebelah kanan. Okay. Oksigen pula. Oksigen ada 8 sebelah kiri. Oksigen sebelah kanan 4. Ni tambah dengan 4. So 8 juga. Hidrogen. Hidrogen ada 8. Hidrogen sebelah kanan 4 darab dengan 2. So hidrogen pun ada 8. So elemen balance. Kita tengok charge pula. Okay. Nak calculate charge. Okay.
Sebelah kiri ada kosong, sebelah kanan, kosong tambah dengan negatif 8 lah. So, kosong tolak 8, negatif 8, charge sebelah kiri. Sebelah kanan, negatif 1, tambah kosong, tolak 7. Sebab 7, negatif 1 darab dengan 7. So, negatif 1 tolak 7, negatif 8. So, charge untuk sebelah kiri, negatif 8. Charge sebelah kanan adalah negatif 8. So, this equation is totally correct since that the element and charge is already balanced. Okay? Okay tak okay? Okay. Okay. So, sorry lah untuk yang semalam. Okay. Ada apa-apa problem lagi untuk balance redox equation? Okay. Balance redox equation ni, dia berkait dengan soalan concentration molarity semualah. Macam yang kita buat semalam lah dalam yang ini. Contohnya yang ini. Dia boleh tanya awak dari segi concentration. Dia suruh balance dulu. Lepas tu dia minta awak cari concentration. Dia ada perkaitan di situ. Okay. So apa-apa pun konsep mol tu memang kena pandai. Dan juga balance redox ni pun memang kena pandai. Kalau saya boleh buat kesilapan macam semalam, awak as a student apatah lagi. So memang kena banyak lots of practice lah untuk balance redox ni. Okay. Tak apa. Awak settlekan dulu assignment awak untuk mole konsep tu. Hantar pada saya. Nanti saya akan bagi soalan lain. Okay. Soalan yang melibatkan balance redox dan juga limiting reactant nantilah. Nanti saya dah habis ajar limiting reactant. Saya akan bagi assignment lagi untuk awak buat. Okay. Okay. So kita sambung dengan practice question 27. Okay. So practice question 27 buat ke tidak ni? Ada satu soalan je saya minta semalam kan? Buat. Ada yang tak buat tak? Ada yang tak buat? Tak ada. Tak tahulah tu. Okay. Sekarang ni pembelajaran online dia banyak self-study. Awak belajar, awak dapat. Awak tak belajar, awak tak dapat. Itu sahaja. Saya pun tak boleh nak control sangat. Nanti kalau saya control, nanti saya yang stres. Saya ada family lagi. So emosi saya pun nak kena jaga juga. Depression ni takut juga. So saya pun tak nak streskan diri saya. Awak pun jangan streskan diri awak lah. Okay. So kita tengok practice question 27. Okay, dia kata potassium sulfate and water are produced from the neutralization reaction. Okay. So write a balanced equation for the neutralization reaction. Saya nak panggil orang lah. Asyik saya je yang bercakap kan. Nak dengar juga suara awak ni macam mana? Kita panggil Cik Julita lah. Nak dengar sikit suara Cik Puan Muda Julita Aisyah ni. Julita ada? Ada, madam. Okay. Apa dia equation dia kat sini? H2SO4 plus Ah. 2KOH Tak dengar lah. H2SO4. SO4 Okay. plus 2KOH Okay. H2SO4 plus 2KOH. Produce K2SO4 plus 2H2O plus 2H2O. Betul? I don't know. Okay. So kita check lah betul tak jawapan dia. So kalau kita tengok hidrogen kat sini ada 2. Hidrogen kat sini ada 4. So sebelah kiri hidrogen ada 4. Sebelah kanan hidrogen 2 darab 2, 4. So ada 4 juga. Sulfur. Sulfur sebelah kiri ada 1. Sulfur sebelah kanan pun ada 1. Okey lah. Oksigen ada 4. Oksigen ada
4 tambah dengan 2 lah. Oh, so 4 tambah 2, 6. So, oksigen sebelah kanan 4 tambah 2, 6. Okey lah. Correct. Betul. Okay. So, untuk B. Calculate the mass of potassium sulfate produced if 0.85 mole of potassium hydroxide. Okay, yang ini dia minta potassium sulfate. Calculate the mass of potassium sulfate. So, dia minta berapa mass of potassium sulfate if 0.85 mole of potassium hydroxide. Inilah 0.85 mole dia bagi is used for the neutralization process. Okey ke tak okey? So, final answer dia akan dapat 74.08 gram. Ada yang tak dapat? Ada yang tak dapat? Okey ke? Madam, saya tak dapat, madam. Okey. So, equation awak betul tak? Equation saya buat terbalik. Saya letak K2SO4 kat depan. Salah lah. Kalau kita tengok kat sini, dia kata soalan dia kan. Awak kena faham jugalah soalan. K2SO4 are produced from, terhasil. Maksudnya ini adalah hasil lah daripada reaction H2SO4 react dengan KOH. Okay. Okay. So kat sini dia minta berapa yang ini. So senang je lah. So daripada from equation, okay, 2 mole of KOH is equivalent to 1 mole of K2SO4. So, kalau dia ada 0.85 mole of KOH, boleh carilah berapa mole of K2SO4 darab 1 bahagi 2. Dapat berapa? 0.425. 0.425 mol K2SO4. So, dia minta berapa mass? So, apa kaitan mol dengan mass? Macam mana nak cari mass? Darab GC molar. 0.425 darab dengan molar mass dia lah. So, molar mass of K, potassium berapa? Potassium. K. 39. 39.1 plus ni yang kena times 2. Sulfur 32, oksigen 16 darab dengan 4. So, dapatlah as answer given dalam unit gram. Okay? So, senang sahajalah soalan ni. Okay ke tak okay? Madam, Ya. yang lepas equation tu tak payah ke buat 1 mol of H2SO4? Tak perlu. Tak perlu. 1 mol H2SO4. Yang 3 baris tu. Lepas tu 2 mol of KOH. Oh, tak perlu. Sebabnya maklumat untuk H2SO4 tidak diberi. Jadi H2O pun tak ada apa-apa. So, kita tak perlulah buat. Boleh nak buat. Ini bersamaan juga dengan 1 mol H2SO4. Dia macam serabut. Kita just fokus kepada jawapan terus. Okay? Okay, madam. Okay. Madam, Yes. kalau saya buat dalam bentuk ayat macam 2 mole of potassium hydroxide produces 1 mole of potassium sulfate. Boleh tak? Boleh je. Tak ada masalah. So, you kena tulis lah. Tu je beza je. Okay, thank you Okay. madam. Simbol ini ini adalah simbol equivalence to ataupun consist of. Okay? Dia tak boleh guna equals to ni. Equals to ni salah. Sama ada awak nak buat ini ataupun awak nak buat ayat produce to apa, okay. Okay? Any other question? Madam,
Yes. Maknanya kita kena tulis, tak boleh buat anak panah 2, kena buat 3 macam tu kan? Yes. Sama ada awak buat ini ataupun awak tulis dalam bentuk ayat. 2 mole of KOH produce 1 mole of K2SO4. Itu sahaja yang diterima. Arrow ke symbol of equals 2 macam ni tidak diterima dalam exam. Nisbah pun, madam. Nisbah pun tidak. Oh, okey. Okey, nisbah yang macam ni pun tak boleh. Hanya 2 ini sahaja. Ini produce tu. Tulis dalam tu. Saya tak suka tulis-tulis ni. Lambat. Okey. Saya suka buat simbol ni. Cepat. Lagi ada soalan? Madam, yang sulfur tu, yang masa kita nak kira mass tu kan, sulfur tu kita guna 32.1 ke 32 je? Boleh dua-dua ke macam mana? List constant yang dibagi berapa sulfur? 32.1. 32.1 lah. Okay. Okay. Thank you. Saya ni ingat dalam kepala saya je ni. Nombor-nombor ni. Point-point tu saya tak ingat. Saya ingat yang depan-depan tu je. Tapi final answer nanti dia akan okay, ada yang bertanya dengan saya. Okay, katalah saya dapat tak dapat exactly as answer given 74.08. Saya dapat 73.9. 73.9 ni kan dekat. Dia mesti 90 Dia mesti 2 decimal places. Ingat, setiap jawapan mesti 2 decimal places. Samalah dengan concentration apa benda semua-semua ni. Semua 2 decimal places, okay? So kalau dapat 73.9, dia mesti tulis 73.90. 73.9 tak ada. Tak ada markah Okay. Katalah awak dapat 73.9. Kan dekat dah dengan 74 ni. Still correct lah. Katalah awak dapat 74.82. Masih lagi 74 point something. Lainlah kalau awak dapat 60.32 gram. Yang ni confirm salah lah. Jauh daripada nilai yang diberi. Yang tu memang salah. Kalau nilai tu dekat dalam deviates of 0.05 is okay. Ataupun 0.5 pun still okay lah. Okay ya? Okay? Okay, dah tak ada. Yes, nak tanya apa lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Okay. So, sekarang dah pukul 9.30. Okay, concept of dilution. Saya nak tanya, berapa orang yang memang tak boleh, tak faham juga concept of dilution tu? Kalau setakat seorang je, saya tak explain lah. Ada lagi tak? Madam. Okay, 2 lagi. Saya, madam. Okay. So, kita tengok concept of dilution. Ini yang saya buat semalam. Okay. So, saya padam dulu. Sekejap kita. Apa maksud stroke eraser ni? Okay. Sekejap Okay. So, concept of dilution. Okay. So, kat sini, kalau awak tengok, okay, saya letak 200 ml, katalah saya tak nak guna HCl lah. HCl ni mengkelirukan awak kan? Saya guna air sirap. Okay, saya guna air sirap. Ni awak bayangkan ada 200 ml, 5 molar air sirap. Maksudnya air sirap tu pekat lah ni. Pekat sebab 5 molar. Okay. Lepas tu, apa yang saya buat, saya ambil 25 ml daripada 250 ml air sirap dalam volumetric flask ni. Saya ambil guna pipette 25. Maksudnya saya ambil 25 ml je lah. Okay.
So bila saya ambil, saya masukkan pula dalam volumetric flask yang lain. So dalam ni masih ada samalah 25 mil 5 molar air sirap lah. Okey. Lepas tu saya tambah air pula dekat dalam this volumetric flask. Sampailah tara ni. So kita dapat yang keempat. So awak akan dapat kat sini since that this volumetric flask ada 200 ml volumetric flask. So ada 250 ml air sirap juga kat sini. Okay. So kita bincang pasal concentration dululah sebab concentration tu yang kita nampak kepekatan kan. Okay. So kita cerita molarity 1. Molarity 2 ni untuk diagram 2 lah. Molarity 3 untuk diagram 3. Dan molarity 4 ni untuk diagram yang keempat. Okay. So kita tengok concentration yang pertama. Compare dengan concentration yang kedua. Adakah concentration 1 dan concentration 2 sama? Sama ke tak sama? Sama. Kenapa sama? Awak bayangkan ini air sirap yang pekat tadi. Kalau awak ambil letak dalam gelas pun masih lagi air sirap tu colour dia sama kan? Tak adanya ke air sirap yang awak ambil tu akan bertukar jadi pudar kan? Sebab awak ambil daripada bekas yang pertama ni. Betul tak? Faham tak yang tu? Okay. So bermaksud concentration yang 1 dengan 2 ni sama. Sebab dia ambil daripada bekas yang pertama. Okay, lepas tu saya tuang je dekat dalam bekas yang lain. Bekas yang lebih besar. Awak dapati air sirap dekat dalam bekas ketiga ni, concentration dia sama ke tak dengan yang kedua ni? Sama. Sama sebab air sirap tu bila transfer je dekat sini, mestilah kepekatan dia sama juga kan? Masih lagi kepekatan dia sama. Lepas tu apa saya buat? Saya tambah air pula dalam bekas ketiga. Bila saya tambah air, menghasilkan bekas keempat ni lah. Diagram keempat. Adakah concentration 3 dan 4 ini sama? Tak. Kenapa lain? Lain. Sebab Madam dah tak campur air. Bila dah campur air, mesti air sirap tu dah cair dah. Betul? Bila dah cair bermaksud kepekatan dia dah berkurang lah. Awak dapati dekat dalam ni air sirap tu dah jadi pudar. Dah jadi sangat-sangat orang panggil light pink lah. Asalnya jadi colour merah dah tukar jadi light pink. So concentration dia tak sama. Itu bermaksud concept of concentration. Dekat mana yang kita panggil dia sebagai dilution? Dekat konsep 3 dan 4 ni yang kita panggil dia sebagai dilution. Dilution tu adalah proses pencairan. Okay? Okay. Sekarang saya nak pergi kait pula antara concentration dengan mole. Okay. So sekarang mole, kita compare mole dalam diagram 1, mole dalam diagram 2, mole dalam diagram 3 dan mole dalam diagram keempat. Okay. Apa dia mole? Mole ni adalah quantity of solute dalam solution itu. Okay. So katalah untuk membuat 250 ml air sirap ini memerlukan 5 biji sirap. Okay, 5 biji sirap, 5 ketul sirap tu, so saya campur air, kacau-kacau-kacau, barulah dapat 5 molar sirap ni. Okay. Lepas tu, kalaulah saya ambil air sirap dekat dalam ni, saya ambil guna pipette 25 ml, adakah semua ke-5 biji solute tu akan masuk dekat dalam ni? Awak rasa? Tak. Tidak. Mestilah tak. Kalau 5 biji masuk kat dalam ni, automatik dekat dalam ni akan jadi colourless air lah. Tak mungkin lah. Betul tak? So tak mungkin boleh transfer 5 biji sirap ni ke dalam bekas yang kecil. Tak mungkin. Awak boleh pisahkan dia. So mungkin masuk hanya 3 biji sirap sahaja. Mungkin ada lagi 2 biji sirap yang tertinggal.
untuk maintainkan the colour of syrup tu. So, number of mole untuk first dengan number of mole untuk second diagram tu tak sama. Since that volume dia tak sama. Okay? So, let's look at, kita compare the second one and the third one here. So, yang ini pula, kita transfer dalam this volumetric flask. Okay. So, what happened? Bila saya transfer kat dalam bekas ni, adakah 3 biji sirap tadi dia bawa bersama? Sama. Samalah sebab dia Sama. transfer saja kan. So, number of mole dekat diagram kedua dan ketiga ni sama. Okay. Number of mole ketiga dan keempat, sama ke tak sama? Sama. Dia masih lagi sama. Kenapa sama? Sebab dia cuma tambah air sahaja. Biji sirap tu masih lagi ada 3. Sebab tu kalau kita compare diagram keempat dengan diagram pertama, diagram keempat ni dia lebih cair. Sebab quantity of sirap tu sikit. Bila awak letak sirap tu sikit, dia lagi cair. Yang ni kenapa dia pekat? Sebab quantity of sirap tu banyak. Bila awak letak banyak sirap, mestilah dia lagi pekat. Macam tu lah. Okay? So, quantity of sirap tu masih lagi sama. Sebab tu number of mole dia sama. Okay. So, sebab tu awak belajar dalam SPM dulu. Ini. So, kenapa bila dilution kita guna konsep MV kan? Betul? Bila dilution, cikgu awak cakap, awak tak payah fikir. Kita mesti guna M1V1 is equals to M2V2. Kenapa? Sebab number of mole sama juga dengan MV. Betul? So, MV lah. Okay? So, since that number of mole dia sama, so MV is equals to MV. Maksudnya MV3 sama juga dengan MV4 lah. Faham? Sebab tu kita guna itu. Bila concentration tak sama, number of mole ni adalah sama. Bila concentration dia sama, number of mole dia mesti tak sama. Okey. Nanti saya akan cuba cari lagi lah soalan yang berkaitan dengan dilution. Okey ke tak okey setakat ni? Faham konsep ni tak? Faham, madam. Okey. Okey, tengok soalan yang saya bagi semalam. Okey, soalan yang dalam assignment tu lah. Okey, dia kata a solution ada 38% by mass. Okey. Density dia 1.18. Dia minta final molarity of the solution if 25 ml of the solution tu dilute dalam 100 ml air. Okey. So asalnya kita kiralah molarity. So molarity yang kita dapat ini adalah initial molarity. Tapi soalan dia minta final molarity. Okay. So, bila awak dah dapat initial molarity, maksud dia kat sini, okay, concentration yang asal, ni initial kan, initial molarity 4.035, sangat pekat. Berapa volume dia? Volume dia ni lah 84.75. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil 25 mil sahaja daripada banyak-banyak ni, dia ambil, dia masukkan dalam bekas ni. Lepas tu, dia tambah pula dengan 100 mil air, jadilah banyak ni, diagram keempat. Konsep dia sama. Yang ni faham maksud soalan tu? Soalan tu maksud dia faham? Faham tak faham? Tak faham? Okey ke tak okey? Okay, madam. Okey? Okey. Sekarang ni dia minta final concentration. Maksudnya dia kata after dia dah tambah 100 mil air. So bila dia dah tambah 100 mil air, oh kita tahu maksudnya dia minta final concentration. Maksudnya concentration berbeza. So kalau ikut konsep sini, concentration tak sama. So bila concentration tak sama, confirm mole dia sama. So, bila mole dia sama, confirm lah kita kena guna formula ini. Okay?
Katalah soalan tu dia kata concentration tak sama. Okay, concentration dia sama. So berapa mass yang, kalau lah soalan dia kata berapa mass of solute yang ada dekat dalam ni. Yang itu kita kena guna konsep yang kat sini pula, belah sini pula. Sebab concentration dia sama, tapi kalau dia minta kat sini berapa mass of solute yang ada dekat sini. Okay. Yang itu kita kena guna formula ni. Sebab concentration dia masih sama, mol dia tak sama. So yang ni kita kena cari N. This one kita kena guna MV per 1000 lah. Konsep dia kat situ. Okay. So sebab itu kat sini dia minta concentration yang baru. So sebab itu saya guna formula M1V1, dia bukan M1 lah, M3V3 is equals to M4V4 lah. Diagram ketiga dan keempat. So ini adalah untuk initial. Maksudnya concentrated lah ni. Yang sangat-sangat pekat. Okay, ini adalah final. Di mana dia dah diluted, dah dicairkan. Okay. So, berapa concentration sebelum dia dicairkan? Tadilah 4.035. Berapa volume asal? Volume kan dia ambil 20 mil tadi. Masuk dalam ni. So, bermaksud initial volume dia adalah 20 lah. Okay. Berapa final concentration? Itu yang kita nak cari. Berapa final? Macam mana dapat 120? Kan asal tadi dah ada 20 mil yang asal. Kita tambah pula dengan 100 mil air. So 100 tambah 20 jadi 120 totalnya. So 120 lah final volume dia. So calculate dapatlah 0.673 molar for a new concentration, which is the final concentration after dilution. Okey ke tak okey? Kelas? Okey? Okay. So saya harap awak fahamlah konsep ini. Once awak faham konsep ni, awak boleh convert this equation ni into this diagram and awak boleh keluarkan formula and insyaAllah lah apa-apa soalan yang akan keluar awak boleh jawab. Okay? So dah pukul berapa? Dah lebih masa dah ni. So selepas ini saya akan bagi video. Okay. Video untuk limiting reactant. Okay, video untuk limiting reactant. So nanti awak tengok banyak jugalah limiting reactant ni adalah agak besar juga tajuk dia. Macam mole concept juga. So chapter 1 habislah. Lepas saya release video untuk limiting reactant. And after that, minggu depan hari Isnin tak ada lah sebab Isnin awak ada kuliah kan. So hari Selasa saya nak awak siapkan ni, praktis 28. Praktis 29, 30, 31, 32, 33. Habislah. So, settle chapter 1 kita pada hari Selasa minggu depan. Okay. Pada hari Rabu minggu depan, saya akan briefing untuk eksperimen 2. And kita belajar sikit lah macam mana nak buat lab report. Okay. Sekejap mana? Okay. Lepas tu hari Khamis minggu depan, insyaAllah kita masuk chapter 2. Okay. So ada apa-apa soalan before we stop our class? Any other questions? Class? No? Okay.
So kalau tak ada apa-apa, kita dismiss dululah. Okay, thank you semua. Boleh stop recording. Thank you. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.